Halo semua, nama saya Chilin dan hari ini kita nak bincangkan tentang kecacatan kognitif dan dia nampak macam formal sangat, okay, terms ini. Secara mudahnya, okay, kognitif maksudnya fungsi otak kita, okay, fungsi otak kita adakah dia masih berfungsi secara normal? Okay, dan hari ini kita boleh nak bincangkan tentang kecacatan kognitif. Sebelum kita mulakan, kita nak tengok gambar ini. Okay, adakah anda kenali gambar ini, movie ini? Mungkinnya kawan-kawan Cina pernah tengok movie ini. Nama movie ini Duit Tak Cukup. Duit Tak Cukup yang orang-orang daripada orang Cina mesti tahu. Dan ibunya dalam movie ini, dia asyik tanya anak dia, dah makan belum? Dah makan belum? Aku ya, aku ya, dah makan belum? Aku ya, dah makan belum? Dan dia dah tanya macam lebih kurang 10 kali kot. Okay, 10 kali. Okay, jadi orang Cina-nya mesti tahu senario ni. Dan dekat sini kita nak bagi tanda, okay, masa kita masih seorang anak-anak, kita nampak senario ini, kita rasa macam kelakar. Tapi masa kita makin-makin besar, kita nampak orang-orang tua makin-makin tua, nampak okey, senario dalam movie ni memang dia tengah berlaku. Memang dia tengah berlaku. Okey, orang tu akan asyik tanya kita, dah makan belum, ataupun mereka akan tanya soalan yang sama berulang-ulang. Okey, dengannya sangat-sangat remeh, dengannya sangat-sangat confused. Tapi sebenarnya mereka pun tak tahu, mereka telah tanya beberapa kali. Jadi hari ini kita nak fahamkan apakah kecacatan kognitif dan apakah Alzheimer. Okey, dan kita kena bagi prihatin tentang orang tua, okey, bagi mereka toleransi, okey, sebab setiap orang akan mengalami situasi yang sama, okey, dan kita kena fahami situasi mereka. Jadi masa kita dapat maklumat lagi lanjut, mungkinlah kita akan ada lagi kita akan lagi bertoleransi terhadap orang-orang tua. Okey, yang pertama kita nak bincangkan apakah kemerosotan ataupun apakah kecacatan kognitif Alzheimer. Jadi apakah perbezaan di antara duanya? Adakah kita memang faham, okey, tentang ini? Okay, kita tengok. Okey, secara umumnya, okey, dia ada peringkat-peringkat yang berbeza. Okey, yang mula-mulanya nampak kekuatan kognitif kita menurun. Dan ini situasi yang biasa. Sebab masa kita makin-makin tua, kita akan senang lupa, kita akan tak tahu macam mana, confused, sometimes kita rasa macam confused. Ini biasa sebab kita makin-makin tua lah. Okey, penurunan yang secara normal. Okey. Dan apakah kita rasa macam kehilangan akal ataupun masa kita nak buat keputusannya sangat-sangat susah. Dia bukan keputusan yang besar, tapi dia keputusan yang mungkin kecil, tapi dia pun rasa susah. Dan masa dia dekat area rumah dia pun tiba-tiba tak tahu macam mana nak balik rumah jalannya. Ataupun sometimes dia rasa macam lupa benda-benda yang dia tengah fikir. Okay, dan seterusnya, kehilangan peringatan. Okay, tahap kedua, peringatan kedua. Okay, sebab orang yang dekat peringkat ni, dia tak dapat tumpukan perhatian. Okay, dia dapat hilang peringatan. Okay, penyakit ni sangat-sangat sedikit serius sudah. Okay, sebab dia tak dapat ingat apa yang berlaku tadi. Dan dia boleh jejaskan aktiviti harian kita. Pada mula-mulanya, okay, mungkin aktiviti harian kita telah dijejaskan. Contohnya, dia tidak dapat hidup berseorang. Dia kena ada orang jaga dia. Okay? Dan seterusnya, Alzheimer. Apakah Alzheimer? Okay, dia ada banyak-banyak penjelasan. Okay. Dan inilah adalah penyakit orang tua yang kita selalu cakaplah penyakit orang tua. Okay. Dan mungkin kita tak berapa faham tentang penyakit ini. Okay. Dan tapi masa dia telah serius, okay, masa dia telah serius, kita tidak dapat berbual-bual dengan dia sudah.
tak dapat berbual-bual dengan normal, tak dapat ingat info-info baru. Macam kita bagi dah dia schedule yang baru, dia tak boleh nak ingat. Dia senang confuse, senang dikeliru. Okay, ada juga dia emosi dia tak stabil. Ada juga emosi tak stabil. Ada ataupun perlakuan dia macam makin-makin berbeza. Okay, contohnya dulu dia seorang happy dan lepas dia dapat Alzheimer, dia seorang yang senang marah. Senang marah. Dan dulu masa saya dekat hospital ni ada doktor yang berkongsi ada penyakit, ada juga pesakit. Contohnya nenek tiba-tiba ambil pisau nak cederakan suami dia. Nenek nak cederakan atuk, ataupun dia akan duduk dekat kerusi dan buang batu-batu dekat orang yang melalui. Jadi ini pelakuan yang sangat-sangat pelik dan tidak biasa sebab dia telah dapat Alzheimer. Dan ini yang kita biasa katakanlah Alzheimer lah. Dan dia boleh mengubahkan personality kita dan emosi kita. Kalau sampai tahap yang serius, okay, dia tak dapat menguruskan kehidupan dia. Contohnya dia tak dapat makan dengan normal, tak dapat pergi dandas, buang air besar. Semua inilah tahap yang serius. Okay, dan semua penyakit ini dia berkaitan dengan otak kita kan, otak. Okay, dan sistem saraf kita. Sebab masa kita ada perlakuan-perlakuan yang abnormal, yang pelik, macam dia maksudnya kita tak dapat kawal diri. Dan ini adalah kategori biasalah. Okay, dan dia ada banyak-banyak penjelasan, banyak-banyak kategori. Ada juga orang yang katakan Alzheimer dengan penyakit kognitif ni sama, ada kata yang tak sama. Tapi secara umumnya dia ada peringkat-peringkat yang berbeza. Seterusnya, macam mana bagaimanakah kita nak tahu apakah cara untuk mengurangkan risiko kemerosotan ataupun kecacatan kognitif? Apakah caranya, apakah langkahnya, ataupun cara penjagaan? Okay, ataupun kalau orang tua yang telah dapatkan penyakit ni, dia tak dapat macam balik daripada status orang normal lagi, tapi kita boleh ada cara-caranya untuk memperlahankan dia daripada jadi lagi-lagi serius. Untuk orang remaja, untuk orang muda, kena tahu cara-cara untuk menurunkan risiko, kurangkan risiko untuk dapatkan penyakit ini. Okay. Dan melalui kajian daripada Finland, negara Finland, mereka telah membuatkan pengajian, kajian kepada orang tua, penurunan kognitif ataupun penyakit Alzheimer. Hampir 1,260 orang tua jalankan kajian ini. Dan mereka dapat nampak daripada kajian, result laporan kajian tu, ada 5 cara untuk membantu orang tua yang kecacatan kognitif. Yang pertama, sukan. Sukan. Yang kedua, training fizikal ke. Yang ketiga, sosial. Keempat, nutrisi. Nutrisi. Yang kelima, cara pemakanan mereka. Pemakanan mereka. Dan juga penjagaan risiko jantung. Penyakit-penyakit jantung, contohnya kolesterol darah, contohnya tekanan darah, contohnya semua inilah risiko jantung. Jadi jikalau mereka dapati bahawa jika kita jaga semua 5 aspek ini, walaupun mereka telah dapat cacat kognitif, tapi mereka dapat ubahkan ataupun menambah baikkan situasi mereka sekarang. Jadilah kajian ini tunjukkan banyak-banyak orang yang dapat sakit jantung, mereka semua ini berkaitan dengan penyakit otak. Jantung ni dia memang berkaitan dengan otak kita sebab dia banyak-banyak saluran darah di antara jantung dengan otak kita. Dan nutrisi, tentang nutrisi ialah satu aspek yang kita boleh sediakan, kita boleh menyediakan nutrisi yang baik. Yang untuk aktiviti sosial ni, kita sebagai anak-anak, kita sebagai cucu yang kena interaksi, selalu berbual-bual interaksi dengan orang tua. Yang ini sangat-sangat senang untuk dijalankan, tapi banyak-banyak keluarga ataupun banyak-banyak kanak-kanak tak nak ataupun malas untuk layan orang-orang tua. Sebab rasa mereka macam susah untuk berkomunikasi, tapi kita sebenarnya mereka perlukan kita untuk berbual-bual untuk aktiviti sosial mereka. Jadi untuk nutrisi,
Untuk nutrisi ada satu term yang dipanggil mind diet. Apakah mind diet? Okey, kita selalu nampaklah diet tapi apakah mind diet? Jadi kita yang mind diet ni dia ada luarkan kita untuk kena involve, kena masukkan, tambahkan sesuatu makanan dan elakkan certain makanan yang kita makan. Okey, dan dia berkaitan dengan jantung juga. Okey, apa yang kita makan? Kita kena makan sayur-sayuran yang berdaun. Makan sayur-sayuran berdaun hijau. Ataupun kita kena makan makanan-makanan yang merah, sayur-sayuran yang merah, yang putih, okey, dan sekurang-kurangnya satu hidangan setiap hari. Sekurang-kurangnya dalam 3 hidangan, dalam 3 sarapan, satu sarapan hanya perlulah include kena ada sayur-sayuran. Dan juga kita kena makan nuts. Nuts, okey, biji-biji nuts, nut kacang dan sebagainya lah masa tea time. Dan seterusnya kita kena makan berries. Okey, berries dia bukan buah-buahan. Sebab buah-buahan mangga, ada durian dan sebagainya, tapi kita kena makan berries. Berries dia sangat-sangat baik dan kena makan sekurang-kurangnya 2 kali seminggu. Tak kira lah makan strawberry, blueberry, berry apa warna ke, asalkan berry, kena makan berry. Dan juga kena makan bijiran penuh. Okey, bijiran penuh dan sekurang-kurangnya 3 hidangan setiap hari. Dan ikan. Untuk ikan, okey, kena sekurang-kurangnya 1 kali seminggu, dan ayam sekurang-kurangnya 1 kali seminggu. Okey. Dan seterusnya, masa kita masak, kita boleh tambahkan minyak olive oil. Olive oil sangat baik untuk badan kita. Dan kita kena elakkan daging merah. Daging merah seperti apa? Seperti lembu dan sebagainya. Dan butter, margarine semua ni tak boleh lebih dah. Tak boleh lebih berapa? Tak boleh lebih 1 sudu. Dan untuk cheese pun tak boleh lebih. 1 hidangan. Yang paling maksimumnya 1 hidangan, macam contohnya 1 slice. Dah sangat banyak. Dan untuk dessert, untuk pastry, untuk benda-benda yang manis, kena kurangkan. Dan untuk benda-benda goreng, jangan lebih 1 hidangan setiap minggu. Jangan lebih untuk benda-benda goreng. Inilah mind diet, okey? Diet pemikiran untuk kesihatan kognitif. Dia sangat-sangat baik untuk kesihatan kognitif jika kita ikutkan mind diet ini. Okey, dan dalam semua makanan yang beberapa lah kita kena tahu dia telah melalui kajian dan dia boleh membantu kesihatan kognitif. Yang pertama, berries. Berries. Okey. Dan berries dia bukan semua buah-buahan, dia beza dengan buah-buahan lain. Yang lain tak dapat capai kesan yang baik, yang berkesan seperti berries. Dan berries ni dia boleh kurangkan cedera saraf. Okey, dan memupuk peringatan, okey, peringatan minda kita, berries. Okey. Jadi kita kena bagi orang tua untuk makan berries, ataupun kita sendiri pun boleh makan berries untuk memupuklah tahap kekuatan peringatan kita. Okey. Dan seterusnya, pomegranate juice. Pomegranate juice sangat-sangat baik, dan setiap hari kita lakukan untuk minum 1 cawan ataupun 1 hidangan lah. Dia boleh membantu minda kita, dan dia boleh bantu penglihatan kita. Penglihatan, pendengaran. Jadi dia bantu semua aspek pemikiran kita. Jadi untuk orang tua yang dah sampai 60 tahun, boleh bagi mereka 1 cawan pomegranate, okey, setiap hari. Dan mereka dapat meningkatkan kekuatan pembelajaran mereka. Okey. Kenapa kita nak bagikan pomegranate? Okey, sebab dia ada banyak bahan antioksidan dalam dia. Banyak filament dalam dia. Jadi dia boleh kurangkan kecederaan minda kita, boleh elakkan antioksidan, okey. Jadi kenapa otak kita akan sakit, ada penyakit-penyakit, okay, sebab oksida.
kalau banyak-banyak sel oksida ataupun benda-benda oksida dalam badan kita akan cedera, dan pomegranate ini dia bantu untuk kurangkan kecederan. Okey. Nah, seterusnya haiwan-haiwan laut, contohnya ikan, okey, untuk kurangkan risiko. Dia boleh kurangkan risiko murung. Risiko murung. Okey, dan risiko penyakit-penyakit minda. Okey, untuk disebab dia ada omega 3. Omega 3 dan bukan saja salmon tau, bukan saja salmon, tapi untuk sardin pun boleh. Okey, sardin, oyster, dan semua ni dapat capai result ataupun keputusan yang sama. Dan yang ada shell oyster, yang ada shell dekat belakang dia tu, yang semua ni boleh capai keputusan yang sama. Keempat, bijiran. Bijiran. Okey. Selepas 5 tahun, selepas 5 tahun, sebab dalam kajian dalam China lah, selepas 55 tahun, orang tua kalau mereka makan lebih kurang 6 gram bijiran dalam setiap hari, okey, kekuatan kognitif mereka lagi tinggi. Lagi tinggi. Jadi untuk orang yang lebih 55 tahun kena makan bijiran nuts setiap hari. Dan peringatan mereka lah, pemikiran, pendengaran, semua mereka dapat mencapai keputusan yang baik. Jadi boleh juga kurangkan risiko dapat kemurungan, penyakit kemurungan. Dan seterusnya soy. Soy macam soybean, tauhu, edamame, semua soy ni kena makan sekurang-kurangnya sekali dalam seminggu. Sebab dalam Taiwan dia orang dalam menjalankan kajian, okey, kalau orang yang makan soy, orang yang rajin makan soy ni, mereka bolehlah mengurangkan 43% risiko kecacatan kognitif. Nampak? Kalau makan setiap hari minum soya bean, boleh menurunkan risikonya secara 43%. Dan yang makan sangat-sangat rajin, setiap hari mesti makan ataupun minum soya bean ni, mereka boleh kurangkan 55% untuk dapatkan kecacatan kognitif. Jadi orang yang telah tak muda ni, okey, kena minum soya bean. Okey, dan tadi kita dah sebutkan banyak-banyak omega ikan, soy, bijiran, berries kan. Okey, dan untuk mineral, apakah mineral yang baik untuk sistem saraf kita? Ini sangat-sangat penting ya, sangat-sangat penting. Sebab di antara semuanya ada 3 bahan, okey? 3 bahan yang paling penting, iaitu potasium, kalsium dan magnesium. Dia boleh elakkan cacatan kognitif. Kajian ini juga tunjukkan semua makronutrien, potasium, kalsium, magnesium boleh elakkan cacatan kognitif. Sebab dia boleh elakkan risiko dan dia boleh bantu dalam minda kita. Tapi jika kita ambil dia secara berasingan, dia tak capai kesan yang baik tau. Tak boleh capai kesan yang baik. Tapi jadi kita kena cari apakah mineral yang paling baik, paling baik untuk sistem saraf kita, iaitu Kingston Mineral. Kingston Mineral. Jadi bagaimanakah Kingston Mineral dapat membantu untuk mengekalkan kesihatan sistem saraf kita? Yang pertama, kita kena fahamkan dia ada 78 jenis mineral surit. Dia ada banyak-banyak mineral dalam dia, sebanyak 78 jenis mineral. Dan dia ada banyak dia kepekatan, kepekatan tinggi, lagi tinggilah daripada mineral-mineral yang lain, daripada mineral-mineral yang kita minum daripada air mineral ke daripada produk-produk lain lah. Dia ada banyak-banyak kepekatan mineral. Jadilah dia berbentuk molekul. Dia beza dengan molekul ataupun mineral-mineral beza. Sebab mineral ni ada banyak-banyak bentuk. Ada yang bentuk bulat, bentuk apa-apa macam-macam. Tapi mineral kita berbentuk molekul yang sangat senang untuk diserap oleh badan kita. Dan macam mana kita dapatkan? Iaitu kita dapatkan daripada pusaran laut. Masih ingat ke tak pusaran laut? Sebab kenapa kita dapatkan daripada pusaran laut? Sebab dekat pusaran laut tu dia ada banyak-banyak mineral.
Banyak-banyak tumbuhan-tumbuhan dan haiwan-haiwan dan bahan buangan mereka, bahan buangan laut, okey, ada banyak-banyak mineral yang sangat-sangat kecil. Sebab mereka telah membuangkan semua bahan tu daripada badan mereka dan semua bahan yang dibuangkan tu sangat-sangat kecil dan boleh diserapkan oleh badan kita dan kita tidak memproseskan semua mineral-mineral tu. Tak, kita bagi dia secara semula jadi, kita hanya proses untuk matikan bakteria yang tak baik. Kita tinggalkan, kita kumpulkan, simpankan semua mineral-mineral yang baik. Okey, dalam kingdom mineral kita hanya kita bersihkan yang dekat luar sahaja. Okey, jadi kita containkan, kita simpankan 78 jenis nutrisi yang kita tidak proseskan. Dan secara semula jadi, contohnya vitamin B, vitamin K dan mineral-mineral, micronutrient, omega, okey, banyak-banyaklah. Anda boleh nampak dekat kita punya chart table ni, okey. Dan banyak mineral yang kita boleh detect dalam kingdom mineral kita. Jadi dia boleh dikatakan sebagai banyak-banyak mineral, multi mineral dalam satu amount yang kecil tapi ada banyak-banyak jumlah mineral dia dan dia boleh diserapkan oleh badan kita secara senang. Jadi kita boleh masuk dalam sel-sel dalam sangat cepat sebab dia berbentuk molekul, Jadi kita tidak perlu lagi tunggu sangat lama bagi dia rasa berkesan ke, tak perlu. Sebab dia sangat-sangat kecil dan sangat-sangat cepat untuk masuk kepada sel-sel kita. Dan kita tidak ada memproseskan dia, kita tidak menukarkan ataupun kita tidak cuba tambah apa-apa dalam dia, tak. Kita bagi dia secara semula jadi. Jadi masa kita minum rasa macam minum air laut. Dan dalam badan kita, dalam badan kita kenapa kita perlukan elektrolit, elektrolisis. Kenapa? Dan masa mineral dia masuk dalam badan kita, dia akan tukar jadi elektrolisis. Dan kenapa kita kena selalu stabilkan elektrolisis? Sebab masa kita stabilkan elektrolisis ni, masa dia dah capai tahap stabil, kita baru bolehlah menjalankan aktiviti sistem saraf, minda kita, otak kita secara normal. Kalau contohnya dia tak stabil pada hari ni kita akan rasa macam sakit kepala, akan rasa macam susah nak ingatkan sesuatu benda. Jadi yang kestabilan ini sangat-sangat penting yang kita selalu ulangkan. Sebab mineral ataupun elektrolisis ni dia rapat, dia berhubungan dengan air. Jadi kalau elektrolisis ni tak stabil, air dalam badan kita pun takkan stabil. Dua-duanya berapat dan dua-duanya berhubungan. Dan dia boleh memastikan jumlah air dalam badan kita, menstabilkan pH value, pH value dalam badan kita. Jadi ini kenapalah kita perlukan elektrolisis dalam badan kita. Dan banyak-banyak kajian dah tunjukkan bahawa masa kita punya elektrolisis ni tak stabil, otak kita ke atau badan kita ke akan rasa macam dapat penyakit. Ataupun kita akan ada penyakit peringatan. Contohnya kita tak dapat ingat benda dengan senang, kita akan rasa macam penglihatan kita macam kabur tiba-tiba, sebab semua ini macam ataupun juga kita akan rasa macam demam, ataupun untuk orang atlet, orang yang workout dekat gym, ataupun atlet yang sangat aktif ni, mereka pun akan rasa macam tu tiba-tiba sometimes. Untuk orang tua ni pun tak banyak minum air ataupun masa diorang makan pun tak dapatkan mineral-mineral yang cukup. Jadi semualah inilah punca-punca kita tidak stabilkan elektrolisis dalam minda dan badan kita. Sebab kita dah guna terlalu banyak mineral. Masa atlet bersenam ni, mereka aktif sangat, mereka akan hilangkan mineral. Dan ini sebablah kita perlukan selalu stabilkan mineral dalam badan kita. Dan dia boleh terus jejaskan sistem saraf, jejaskan minda, jejaskan pemikiran kita. Semua dia berkaitan dengan sistem saraf.
Emosi pun akan dijejaskan. Okey. Jadi dalam kingdom mineral ni, okey, dia ada 78 jenis mineral yang berpekat. Sangat pekat macam orang kedai Lockhart. Lockhart ni pekat. Samalah. Sebab untuk kingdom mineral dalam situasi normal, okey. Dalam situasi yang normal, sel-sel kita, okey, dia dapat pilih. Sel-sel kita dia boleh pilih mineral-mineral yang dia perlukan. Okey, untuk sel-sel yang tak sihat, tak normal ni, dia tak dapat pilih tau. Dia tak dapat pilih mineral-mineral apa yang dia perlu makan. Contohnya, orang yang sakit, dia tak boleh lagi buka mulut dan tak boleh lagi nak fikir apa yang dia nak makan. Sama dengan sel-sel kita. Untuk sel kita yang tak sihat ni, dia tak boleh lagi recognize, tak boleh lagi nak tentukan apa-apa mineral yang dia perlukan, apa yang dia perlu makan. Jadi untuk kingdom mineral ni, dia mineral yang sangat-sangat pekat, okey. Dan masa dia masuk dalam badan kita, sebab dalam sel kita ni dia ada satu lapisan tau. Dia ada lapisan, dan lapisan tu, okey, dia berair. Okey, jadi lapisan, contohnya dalam bulatan, dalam tangan Alton ni dia ada lapisan, okey, lapisan. Lapisan ni, okey, dia ada air dan masuk mineral masuk badan kita. Okey, dia akan masuk kepada lapisan yang nipis untuk isi balik bahagian-bahagian yang terlalu nipis, dan dia boleh seimbangkan, okey, sel-sel kita, dan sel kita takkan rasa macam berat sebelah. Berat sebelah tak ada. Sebab kingdom mineral tu dia akan isikan yang mana kita perlukan air, dia akan masuk dan dia akan isi penuhkan air dekat bahagian tu. Okey. Jadi kingdom mineral ni dia senang diserap, jadilah sel-sel kita bolehlah seimbang, bolehlah mengelakkan daripada penyakit-penyakit dan boleh bagikan badan kita mineral-mineral yang kita badan perlukan. Okey, jadi itu sahaja perkongsian saya pada hari ini, tapi saya tak habiskan lagi. Okey, sebab saya hari ini saya bincangkan kingdom mineral, bukan saya nak promotekan ini adalah ubat Alzheimer ataupun dia boleh dawati penyakit cacatan kognitif, bukan. Dia bukan satu ubat, bukan kita nak cari cara penyelesaian masa nasi sudah jadi bubur. Tapi masa dia masih nasi lagi, kita kena tahu kita nak makan apa. Jadi masih sebelum dia jadikan bubur, kita kena tahu apakah langkah-langkah yang kita kena buat. Okey. Dan jangan sampai jadi bubur baru kita nak sakit kepala, nak cari cara penyelesaian, dah sangat lambat dah. Jadi untuk orang tua ni, mungkin mereka telah dicederakan otak mereka, minda mereka dah bermasalah dekat pemikiran mereka, tapi dan juga diet mereka pun tak dapat sayur-sayuran yang banyak, tak dapat mineral-mineral yang banyak. Okey, jadi mereka perlukan kingdom mineral untuk memperlahankan simptom-simptom cacatan kognitif daripada menjadikan lagi serius, lagi teruk. Jadi kena bagikan orang tua kingdom mineral juga. Okey, dan untuk atlet juga perlukan, sebab mereka perlukan mineral untuk menjalankan senaman, macam contohnya 100 plus. Okey, dan mereka perlu isi balik mineral selepas mereka habiskan senam, sebab mereka perlu isi balik mineral yang dihabiskan lah. Untuk kanak-kanak pun boleh minum, tapi boleh pilih kingdom isotonic lah. Untuk kanak-kanak pilih isotonic saja, sebab kanak-kanak tak perlu sampai mineral, mereka tak mantap macam tu. Jadi mereka perlukan isotonic saja. Dan itu saja daripada saya, perkongsian saya daripada hari ini untuk tentang penyakit kognitif dan juga Alzheimer. Dan saya haraplah anda boleh lagi memahami tentang orang-orang tua dan boleh memberikan kasih sayang, prihatin, toleransi dekat orang-orang tua. Jadi itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bye-bye. Kita jumpa nanti.